أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Ayat-ayat ini bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang mukmin yang mana mereka itu khusyuk di dalam sembahyangnya dan mereka itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah atau lagau, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka memelihara kemaluan mereka, maruah mereka, kecuali kepada istri-istri mereka ataupun hamba yang mereka miliki. Manakala selain daripada itu adalah termasuk dalam kumpulan yang melampau. Dan mereka yang menjaga amanah dan menunaikan janji, dan mereka menjaga salat atau sembahyang mereka, maka itulah sifat-sifat dari golongan mereka yang berjaya, yang akan mewarisi syurga Firdaus Allah. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah panduan kepada kita daripada Allah sendiri yang telah meletakkan kategori atau sifat-sifat bagi mereka yang ingin berjaya. Dan berjaya di sini adalah umum, yang menunjukkan bahawa berjaya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih membawa makna kejayaan keseluruhan hidupnya di dunia dan akhirat. Dan lebih ditumpukan lagi bahawa kejayaan di akhirat itu apabila seseorang itu dapat memasuki syurga Allah, dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah sebagai ganjaran, sebagai balasan daripada apa amalan dan sifat-sifat yang dihayati semasa hidup di dunia. Yang pertama dirujukkan kepada salat, sembahyang 5 waktu yang menjadi tiang agama, yang mana salat ini akan ditanya satu amalan yang pertama yang akan dihisab, akan ditanya, akan dilihat di hari akhirat kelak, sebelum amalan-amalan soleh yang lain. Kalau lulus, maka ada harapan untuk dia berjaya. Begitulah sebaliknya. Kalau urusan salat ini tidak berjaya diselesaikan, maka tidak ada harapan untuk dia berjaya, walaupun amalan-amalan salah yang lain banyak dikerjakannya. Dan salat di sini ditetapkan kepada kualiti salat itu sendiri, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Urusan khusyuk ini adalah urusan hati,
Bagaimana untuk khusyuk, itu adalah satu persoalan yang perlu diteliti dan perlu dikaji serta dipelajari, serta cuba diusahakan supaya kita mendapat status khusyuk di dalam sembahyang. Mungkin secara teorinya kita mengatakan bahawa untuk mencapai khusyuk ini, seorang itu hendaklah memfokuskan dirinya kepada amalan yang dilakukan, fokuskan kepada makna-makna ayat yang disebut, yang dizikirkan di dalam solat itu sendiri, memfokuskan pemikirannya dalam keadaan yang rendah diri, berhadapan dengan Allah, mesti ada perasaan gerun, kagum, takut, kasih sayang dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Penumpuan hendaklah ditumpukan kepada pembacaan-pembacaan dan makna-makna, dan dalam keadaan menggambarkan bahawa dia berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu dialog berterusan, satu dialog secara terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah antara cara-cara untuk mencapai khusyuk di dalam sembahyang yang perlu dilatih, yang perlu ditingkatkan, yang perlu digarap sedikit demi sedikit sehingga sampai kepada status khusyuk di dalam sembahyang. Yang keduanya adalah secara umumnya seorang mukmin itu meninggalkan perkara-perkara yang lagha. Lagha ini termasuk apa saja perlakuan, pemikiran, perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak memberi faedah kepada dirinya dan tidak beri faedah kepada orang yang mendengarnya, pada orang lain. Apa saja yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan dunia dalam arti kata yang diridai oleh Allah, dan juga tidak manfaat dari segi agama. Seorang yang meninggalkan lagha, artinya masanya penuh diisi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Terlalu banyak amalan yang bermanfaat, yang termasuk dalam amalan yang soleh. Sama ada dari pemikirannya, berfikir, merenung, tadabbur, ataupun dari segi pembacaannya, ataupun dari segi merenung kejadian-kejadian Allah, kejadian alam yang meresap dalam hatinya hingga dia mengagung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, atau dalam amal saleh yang lain daripada pelaksanaan rukun-rukun, amalan rukun Islam, dan banyak lagi amalan yang lain. Pendeknya, sekiranya dia meninggalkan perkara yang lagha, maka bagi masanya adalah dipenuhi dengan amalan yang positif, amalan soleh yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya mengenai harta dan pengurusan harta, iaitu memenuhi tanggungjawab dan hak harta itu dengan membersihkan harta tersebut, dengan mengeluarkan zakat seperti yang ditentukan oleh Islam. Dalam arti kata, mensucikan zakat, mensucikan harta itu dari perkara-perkara yang mungkin haram, mensucikan dia daripada hak orang lain terhadap zakat tersebut, seperti dalam asnaf yang lain yang memerlukan, ada hak di dalam harta tersebut. Maka mensucikan harta ini akan menyuburkan harta tersebut, dan juga merujuk kepada mensucikan hati. Yang lebih penting lagi adalah untuk mensucikan hati daripada sifat tamak, sifat halabah, sifat bakhil, sifat kedekut, dan digantikan dengan sifat ingin membantu orang, menolong orang yang dalam keperluan, dan melakukan kebaikan dan kemakmuran terhadap harta tersebut. Kemudian yang keempat, dirujukkan kepada institusi keluarga dan pengawalan nafsu syahwat dan menjaga maruah. Ini adalah penting kerana kesihatan manusia itu adalah juga dijamin dengan melaksanakan amalan selaras dengan syariat. Allah menjadikan nafsu
nafsu berkeluarga, nafsu seks. Tapi Allah juga menyediakan bagaimanakah salurannya, jalannya untuk digunakan nafsu tersebut sebagai fitrahnya untuk melanjut warisan manusia dan juga mendapatkan kesenangan dan keseronokan yang dihalalkan di dalam Islam. Perkara ini adalah penting, kerana itu Allah menyebut dan memanjangkan ayat itu sehingga menjelaskan kepada kita apa-apa sahaja perlakuan yang abnormal, perlakuan yang luar biasa, luar tabi'i, yang tidak fitrah, itu ada dilarang kerana memberi kesan kesehatan kepada diri. Dia akan merosakkan kesehatan, dia akan juga merosakkan nasab, dia akan merosakkan juga pergaulan dan perhubungan sesama manusia. Pendeknya, hanya mendirikan institusi keluarga melalui jalan yang dibenar dan dihalalkan oleh Islam, itulah satu jalan yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan berterusan di akhirat. Kemudian dirujukkan lagi kepada soal hati, soal sifat, dan sifat yang penting disebutkan di sini adalah amanah dan menunaikan janji. Menunaikan janji itu juga adalah merupakan amanah, sebab perjanjian itu adalah satu persetujuan awal yang mesti dipenuhi, yang mesti dipatuhi. Dan amanah ini adalah umum. Kalau kita berjanji untuk menjaga sesuatu perkara atau melakukan sesuatu perkara dan orang memberi harapan untuk kita melaksanakan suatu perkara dan amanah itu, maka dia menjadi amanah kepada kita. Ada amanah yang berbentuk umum, iaitu amanah agama, supaya kita menjaga syariat, melaksanakan Islam sepenuhnya dalam diri kita dan dalam masyarakat dan dalam negara. Itu juga amanah. Begitu juga dengan janji kita, walaupun sekecil mana. Kalau sekiranya kita tidak dapat menunaikan, kita perlu memberitahu, memohon maaf, kerana itu hak yang telah kita cemar. Kerana itu penjagaan janji dan amanah ini amat penting dalam semua urusan, sama ada dalam hubungan sesama manusia, di dalam perniagaan, di dalam urusan pentadbiran dan apa sahaja. Kerana kalau kita tidak menepati janji, maknanya kita telah mengkhianati orang lain, pihak yang lain telah kita khianati, atau kita mengambil haknya dengan secara yang tidak benar. Kerana itulah menunaikan janji ini menjadi satu perkara yang amat dipentingkan oleh Islam itu sendiri. Dan kemudiannya dikembalikan semula pada solat, pada satu amalan yang amat penting, yang menjadikan satu saluran perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai disiplinnya sendiri, peraturan yang sendiri, mempunyai waktu yang tertentu yang menunjukkan kita menjaga salat itu dari segi waktunya, dari segi syarat-syarat dan juga peraturan-peraturannya, menjaga supaya salat kita itu tidak tercemar, tidak diganggu oleh pemikiran yang lain selain daripada sembahyang solat itu. Maka sekiranya kita dapat menjaga solat dengan baik, maka mereka-mereka ini yang menjaga masanya, menjaga maruahnya, yang melakukan solat secara fokus dan khusyuknya, mereka menunaikan janji dan menjaga amanah, mereka ini insya-Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga Firdaus sebagai satu pembalasan yang paling tinggi, yang menjadi wawasan kita untuk kita kecapi dengan izin Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang berjaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.